Okey, Assalamualaikum Sabar, warahmatullahi sabar, sabar. Okey, dah. Dah. Ya, Tak bagi Assalamualaikum. dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kumpulan ke-6 dari subjek IKM akan membincangkan tentang bab 6 iaitu umat Islam dan cabaran masa hadapan. Jadi saya perkenalkan dahulu ahli kumpulan kami ada seramai 8 orang iaitu saya Muhammad Hazim. Seterusnya kita ada Akif, Dina Zakwan, Azwan Nur Azman, Muhammad Syafi Naim, Fitri Najmi dan kita ada dua wanita iaitu Radin Ayu Nurul Saleha serta Min Rashikin Hasanah binti Rustam. So next slide. Next slide. Okay, next. Okey. Jadi saya akan mulakan bahagian saya iaitu bahagian pengenalan. Okey, untuk bahagian pengenalan dia secara generalnya bab ini menceritakan tentang ujian dan cabaran yang akan berlaku terhadap dunia Islam. Seperti yang kita tahu, cabaran yang Islam hadapi amatlah kerap berlakunya dari zaman ke zaman. Tujuannya adalah satu sahaja, iaitu Allah ingin menjauhkan umat Islam dari petunjuk Allah SWT dengan memecah belahkan bangsa dan kaum mazhab. So next slide. So seperti yang kita tahu, cabaran yang sedang kita hadapi pada zaman kini ialah seperti wabak COVID-19, agenda LGBT, peperangan dan penindasan terhadap negara-negara Islam serta yang akhir sekali inflasi. Jadi namun begitu umat Islam tidak perlu pasif kerana Allah menjadikan Islam tetap unggul di mata dunia. Umat Islam hanya perlu bangun semula dalam asakan dan serangan yang bertalian arus ini dengan belajar dari kesilapan lampau dan daripada para ilmuwan Islam atau ulama yang terdahulu. Jadi kita sebagai umat Islam perlu menegakkan syiar Islam agar Islam sentiasa berada di hadapan untuk menegakkan agama kita sendiri. Jadi saya akan paskan ke orang yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung untuk menerangkan tentang Islam di masa hadapan. So ada 4 subtopik. Yang pertama, peningkatan populasi Muslim. Kedua, faktor-faktor mempengaruhi populasi Muslim. Ketiga, perkembangan dan perundangan penghayatan Islam. Keempat, industri jenama Muslim. So next slide. Cuba atas sikit. So yang pertama, peningkatan populasi manusia. Populasi Muslim seluruh dunia dijangka meningkat sehingga 35% bagi 20 tahun akan datang, iaitu 1.6 bilion orang pada tahun 2010 kepada 2.2 bilion pada tahun 2030, bersamaan 23% daripada 6.9 bilion. Seterusnya, peratus kadar perkembangan Muslim setiap tahun adalah sekitar 1.7% berbanding non-Muslim iaitu 0.7%. Negara-negara Asia Pasifik merupakan kawasan Muslim yang paling ramai iaitu 62.1% bersamaan 1 bilion. Ini diikuti Timur Tengah dan Utara Afrika bersamaan 19.9% iaitu bersamaan 322 milion. Afrika pula sebanyak 15% bersamaan 243 milion. Eropah 2.7% bersamaan 44 milion dan Amerika 0.2% bersamaan 5.2 milion. Terusnya, next slide.
So, yang kedua adalah faktor-faktor peningkatan populasi Muslim. So, terbahagi kepada dua faktor, iaitu faktor utama dan faktor sampingan. Faktor utama yang pertama adalah kesuburan. Kadar kesuburan Muslim pada umumnya menurun daripada 4.3 anak per ibu pada tahun 1990 kepada 2.9 anak per ibu pada tahun 2010. Walaupun demikian, kadar ini adalah lebih tinggi berbanding non-Muslim, iaitu 3.3 anak per ibu kepada 2.6 anak per ibu mengikut tahun di atas. Jadi, penurunan peratus kesuburan ini disebabkan beberapa faktor, iaitu yang pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf kehidupan. Kedua, peningkatan taraf pendidikan. Ketiga, perkahwinan lewat, urbanisasi, dan akhir sekali, kawalan kemahiran. Yang kedua ialah jangkauan umur. Jangkauan umur bagi Muslim lebih panjang berbanding dekad-dekad yang lepas. Jadi, jangkaan hayat lebih panjang pada penduduk negara majoriti Muslim yang maju berbanding negara yang kurang maju. Ketiga, migrasi. Secara umumnya, lebih ramai orang meninggalkan negara Muslim, majoriti berbanding berpindah ke negara tersebut. Jadi, migrasi ini daripada negara Muslim, negara-negara yang maju memberikan kesan ke atas penduduk Islam di Eropah, Amerika Utara, New Zealand dan Australia. Yang terakhir, struktur umur. Umumnya negara Muslim majoriti mempunyai penduduk yang berusia muda yang tinggi. Faktor sampingan pula bagi pada 4, iaitu pendidikan, kedudukan ekonomi, pencegahan kehamilan dan perancangan keluarga dan urbanisasi. Yang pertama, pendidikan. Faktor pendidikan khususnya bagi wanita mempengaruhi kadar kelahiran. Semakin tinggi tahap pendidikan wanita itu, kadar kelahiran juga menurun kerana wanita cenderung menangguhkan perkahwinan dan melahirkan anak. Kedua, kedudukan ekonomi. Secara umum, tahap ekonomi yang rendah mempengaruhi kadar kelahiran yang tinggi. Yang ketiga, pencegahan kehamilan dan perancangan keluarga. Faktor ini masih kurang mempengaruhi masyarakat Islam secara keseluruhan. Jadi, kawalan kehamilan secara tradisional dan secara moden seperti pil perancang dan sebagainya adalah cara mengawal kadar kelahiran bagi negara-negara non-Muslim. Akhir sekali, urbanisasi. Secara umumnya, lebih separuh daripada jumlah Muslim di seluruh dunia tinggal di kawasan luar bandar. Jadi, yang seterusnya saya akan pas kepada orang lain. Seterusnya ialah perkembangan perundangan Islam. Yang pertama, syariah sebagai undang-undang rasmi negara. Poin yang pertama, negara-negara majoriti Islam di Asia Pasifik, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah dan Utara Afrika menyokong undang-undang syariah sebagai undang-undang negara. Poin yang kedua, bagi masyarakat Islam di Selatan dan Timur Eropah dan Asia Tengah, mereka menyokong undang-undang syariah yang diluluskan oleh pemerintah negara. Poin yang ketiga, secara umum negara yang majoriti Muslim menyokong undang-undang syariah sebagai undang-undang rasmi negara. Namun, terdapat juga negara yang Muslim minoriti seperti Cameroon, Kongo, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambik dan Uganda yang mahukan undang-undang syariah menjadi undang-undang negara. Terusnya, betul kan? Industri jenama Islam merujuk kepada jenama-jenama yang terkenal, berkualiti dan digunakan secara meluas di kalangan pengguna sama ada Muslim atau non-Muslim. Pada asasnya, industri jenama Islam ini meningkat seiring dengan peningkatan populasi Islam dan tahap kemajuan yang berlaku pada umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, terdapat beberapa faktor tertentu yang memberi kelebihan kepada umat Islam menjadi kuasa besar pada masa akan datang. Seterusnya saya serahkan kepada siapa tu? Jadi saya akan sambung kepada industri potensi Muslim terbagi kepada 4, iaitu petroleum dan gas. Kedua, produk halal. Ketiga, pelancongan halal. Dan keempat, perbankan dan kewangan Islam. Yang pertama, petroleum dan gas. Petronas mengeluarkan kira-kira 1.4 juta tong minyak setiap hari.
menjadi syarikat yang paling terkemuka di Malaysia, berpusat di Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur, telah meluaskan penguasaan dalam minyak dan gas termasuk mendapatkan kontrak tenaga Kanada bernilai 5.4 bilion USD, merupakan syarikat ke-25 minyak terbesar di dunia. Kedua, produk halal. Produk halal adalah produk yang diperbolehkan menurut syariah Islam dan tidak melanggar aturan-aturan yang ditentukan oleh agama. Contohnya, macam ekspor produk halal menyumbang 5.1% daripada jumlah ekspor negara sehingga Disember tahun sebelumnya. Contohnya ramuan makanan bersamaan 12.3 bilion bersamaan 35%, makanan dan minuman, bahan minyak sawit, industri kimia, kosmetik dan barang jagaan diri dan farmasi. Ketiga, pelancongan halal. Menurut Institut Kajian Ekonomi Malaysia, pada tahun 1999 hingga 2003, pelancongan Islam yang datang ke Malaysia meningkat daripada 20,000 pelancong hingga 800,000 orang. UAE Pengurusan Hotel Landmark, mereka sedang merancang untuk membina 10 buah hotel dan apartmen di UAE dan Arab Saudi hingga akhir 2010. Projek-projek ini setelah siap akan menyediakan makanan halal, bebas alkohol dan sumbangan kepada kebajikan sebagai trademark mereka. Akhir sekali, perbankan dan kewangan Islam. Aset-aset perbankan Islam telah mencecah sebanyak 334.9 bilion ringgit dengan bahagian pasaran mencecah 22.4% dan kadar pertumbuhan sebanyak 16.07% bagi tempoh 2002 hingga 2011. Bagi industri takaful, jumlah aset mencecah 17 bilion ringgit dengan bahagian pasaran 8.89% dan kadar pertumbuhan sebanyak 20.1%. Ini menyebabkan pasaran modal Malaysia juga mencatat jumlah suku tak lunas sebanyak 200 bilion ringgit sehingga September 2011, mengatasi bank konvensional tak lunas dengan 58% bahagian pasaran. Itu saja daripada saya. Okey, beralih pula kepada ilmu fitan ataupun eskatologi. So, yang pertama, definisi bagi eskatologi ialah dari bahasa Yunani, eskatos yang bererti terakhir dan logi yang bererti kajian mengenai, adalah bahagian daripada teologi dan falsafah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada masa dalam sejarah dunia atau nasib akhir seluruh umat manusia yang biasanya dirujuk sebagai kiamat akhir zaman. Bagi definisi untuk Islam, eskatologi Islam adalah kajian tentang kehidupan sesudah mati di akhirat dan al-qiyamah, penghakiman terakhir. Eskatologi berkait rapat dengan salah satu akidah Islam yang mempercayai adanya hari terakhir, kematian, kebangkitan, yaum al-qiyamah, mahsyar, penghakiman terakhir, syurga, neraka dan keputusan seluruh nasib manusia dan lainnya. Okay, terdapat beberapa fasa kehidupan manusia dan jin, sebanyak 5, iaitu alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Yang pertama sekali ialah alam roh, di mana alam di mana sebelum jasad manusia dan jin diciptakan. Yang kedua ialah alam rahim, daripada rahim ibu, ialah tempat untuk menyempurnakan tubuh manusia dan menentukan tahap nasib kita di dunia seperti kehidupan, rezeki, bila dan di mana kita mati. Yang ketiga ialah alam dunia, alam tempat ujian bagi manusia yang mana antara mereka mempunyai amalan terbaik. Yang keempat ialah alam barzah. Di alam barzah manusia akan diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya di dunia. Di alam ini Allah memberikan dua keadaan, berkat atau azab kubur. Dan terakhir ialah alam akhirat, alam di mana perbuatan semua makhluknya dibalas. Di alam ini Allah menentukan keputusan dua tempat untuk manusia, sama ada dia akan menghuni syurga atau menghuni neraka. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Naim Bewasri. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang asas kekuatan umat Islam di akhir zaman berdasarkan surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada menyebutkan beberapa perkara iaitu asas kekuatan umat Islam pada akhir zaman. Saya ambil 4 contoh, iaitu yang pertama, kekuatan iman dan akidah.
Di dalam surah Al-Kahfi menyebut tentang dua pemilik kebun dan mereka ni diuji sama ada orang yang beriman diuji dengan kesusahan dan orang yang ingkar diuji dengan kelapangan rezeki. Maksudnya akhir zaman ni awak nak tengok sama ada pemilik kebun ni yang susah ni masih beriman atau yang dilapangkan rezeki ni masih bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Terusnya yang disebut dalam surah Al-Kahfi ialah kekuatan jiwa dan ikatan hati. Dalam surah Al-Kahfi ada sebut tentang Ashabul Kahfi iaitu penghuni gua. Berdasarkan penyelidikan saya, terdapat seramai 7 orang penghuni gua itu dan mereka bersahabat dengan orang yang soleh dan saling membimbing antara satu sama lain. Maksudnya dekat sini pada waktu tersebut Ashabul Kahfi ni iaitu penghuni gua, mereka hidup dalam keadaan di mana masyarakat iaitu semuanya kafir dan pada waktu itu datangnya seorang pemimpin daripada Rom yang sangat kejam dan dia mahu rakyatnya murtad dan memaksa 7 orang penghuni gua ni turut murtad sekali. Tetapi dengan kekuatan ukhuwah mereka mengeluarkan hujah yang kuat sehingga tidak mampu dibalas oleh ketua Rom tersebut. Kat sini dia nak tunjuk bahawa kekuatan ukhuwah menjadi asas kekuatan Islam pada akhir zaman. Next. Like. Okay, saya serahkan kepada next presenter. On mic. Sorry. Nama saya Ainul Solehah binti Radin Khairuddin. So, poin seterusnya adalah kekuatan kepimpinan dan juga tawaduk dan takwa kepada Allah. So, untuk kekuatan kepimpinan, sebelum kiamat, Islam akan kembali berkuasa. Zulkarnain muncul sebagai pemimpin yang adil dan menggunakan kuasanya untuk menghukum pesalah. Jadi, identiti Zulkarnain ni adalah masih misteri sehingga sekarang. Even ulama pun masih tak dapat kenal pasti sama ada Zulkarnain ni adalah Nabi, Rasul ataupun wali Allah. Allah berfirman melalui surah Al-Kahfi yang bermaksud mereka akan bertanya kepadamu Muhammad mengenai Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita mengenainya. Sesungguhnya kami memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu maka dia pun menempuh suatu jalan. Hingga apabila dia sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut berlumpur hitam dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyeksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya maka kami kelak akan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 87. Peranan Zulkarnain ini besar sebab Zulkarnain ini memikul tanggungjawab untuk membina tembok menghalang Ya'juj dan Ma'juj di mana kiamat akan berlaku sekiranya tembok yang dibina ni runtuh. Kat situ baru kiamat akan muncul. Seterusnya tawaduk dan takwa kepada Allah. Tawaduk bermaksud rendah hati, manakala takwa pula adalah ketundukan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan jauh daripada larangannya. Jadi poin kat sini adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, fitnah ilmu, Nabi Khidir melubangkan perahu dan Nabi Khidir membunuh pemuda. Semasa Nabi Khidir ni sedang bermusafir, manakala Nabi Musa pula dia sedang nak mencari ilmu, nak menambah ilmu. So Allah pertemukan kedua-dua Nabi ni. So Nabi Musa ni nak menjadi murid kepada Nabi Khidir lah dengan harapan untuk menambah ilmu. So semasa nak
dalam perjalanan tu Nabi Khidir beritahu kepada Nabi Musa bahawa yang Nabi Musa ni takkan boleh sabar dengan Nabi Khidir ni. So Nabi Musa pun menjawab pada Nabi Khidir yang beliau bahawa Nabi Khidir ni akan mendapati yang Nabi Musa ni adalah seorang yang penyabar dan juga takkan membantah apa-apa yang Nabi Khidir lakukan. So mulalah perjalanan mereka berdua di mana yang pertama sekali Nabi Khidir melubangkan perahu. So semasa dalam perjalanan ni diorang dekat atas laut lah, diorang naik perahu, tiba-tiba saja Nabi Khidir melubangkan perahu yang diorang naik, and kat situ before ni Nabi Khidir cakap pada Nabi Musa bahawa jangan persoalkan lah, jangan persoalkan apa yang dia akan buat. Tapi Nabi Musa kata dia takkan persoalkan dan dia akan bersabar. Tapi bila Nabi Khidir lubangkan perahu tu, dia dah mula persoalkan kenapa Nabi Khidir lubangkan perahu tu. Tapi Nabi Khidir jawab, dia takkan jawab apa-apa persoalan sehingga diorang sampai dekat perjalanan yang hujung lah, tamat perjalanan tu. Dan lepas tu diorang sampai ke suatu bandar, kota. Kat situ Nabi Khidir dia meminta pertolongan pada orang kampung kat situ lah. Minta pertolongan maybe dari segi makanan, tapi orang kampung kat situ tak layan pun, tak nak tolong. So Nabi Khidir tiba-tiba dia tolong betulkan rumah satu kampung ni, and then dia mengajak Nabi Musa untuk tolong sekali untuk menukang rumah tu, tapi Nabi Musa menolak kerana dengan alasan bahawa penduduk dekat situ tak nak tolong mereka ni. So dia tak nak tolong buat betulkan rumah tu. Jadi Nabi Musa ni pelik lah, kenapa Nabi Khidir nak menukang rumah tu sedangkan penduduk dekat situ tak nak tolong dia orang pun. So seterusnya last sekali Nabi Khidir membunuh pemuda. Nabi Khidir membunuh pemuda ni perbuatan Nabi Khidir membunuh pemuda ni sangatlah dibenci oleh Nabi Musa. Dia mempersoalkan lagi kenapa Nabi Khidir membunuh pemuda tersebut. Jadi bila dah habis ke perjalanan diorang tu, dah tamat perjalanan tu, Nabi Khidir pun ceritakan sebab-sebab kenapa dia membuat perkara-perkara tersebut. So yang dia lubangkan perahu tu adalah kerana semasa dalam perjalanan tu di hadapan mereka ada satu kapal besar, ada raja pemerintah yang menganiaya penduduknya. So dia merampas semua perahu-perahu penduduknya, menzalimilah. So sebabkan tu Nabi Khidir lubangkan perahu tersebut. Seterusnya yang Nabi Khidir menolong orang kampung membetulkan rumah tu adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Khidir untuk tolong betulkan rumah tersebut sebab rumah tu didiami oleh anak yatim, 2 orang anak yatim, dan dalam rumah tu dekat bawah tanah terdapat harta peninggalan arwah ayah diorang ni. So arwah ayah anak yatim ni dulu Allah kata ayah diorang ni orang yang soleh, so kena tolong. Macam tu. So yang last sekali kenapa Nabi Khidir bunuh pemuda tu sebab pemuda ni adalah orang kafir tetapi kedua-dua orang tuanya adalah orang Muslim, orang Islam. Jadi untuk mengelakkan daripada pemuda ni orang kata influence parents dia untuk ke arah kekafiran, jadi Nabi Khidir ni membunuh pemuda tersebut dan berdoa kepada Allah supaya keluarga tersebut diberikan seorang anak yang lebih menyayangi mereka, menyayangi kedua-dua orang tuanya dan lebih mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang peringkat-peringkat kiamat. Jadi yang pertama, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat ialah hari musnahnya seluruh alam dan bumi serta kebangkitan semula. Hari di mana semua manusia dihimpunkan dari seawal-awal kelahiran, iaitu daripada manusia dari zaman Nabi Adam dan Hawa hinggalah kepada manusia yang paling akhir sekali,
dijadikan dan dimatikan oleh Allah SWT. Okay, next slide. Okay, seterusnya, percaya pada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima yang mewajibkan umat Islam beriman pada hari kiamat. Maksudnya kita wajib beriktikad dan yakin serta percaya akan wujudnya hari kiamat ini. Namun, bila jadinya hari kiamat, hanya Allah jua yang maha mengetahui berlakunya hari kiamat itu. Okay, hari kiamat juga telah dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat 7 yang bermaksud, dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang dalam kubur. Okay, next slide. Okay, seterusnya tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil berdasarkan hadis. Yang pertama ialah penaklukan Baitul Maqdis. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, aku menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat. Baginda menyebutkan salah satu di antaranya iaitu penaklukan Baitul Maqdis. Seterusnya ialah berleluasanya zina di kalangan masyarakat. Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk yang sesuka hatinya melakukan persetubuhan seperti keldai, maka pada zaman mereka itulah kiamat akan datang. Hadis sahih daripada Muslim. Slide sebelum. Okey. Seterusnya ialah tanda-tanda besar berdasarkan hadis. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kamu melihat 10 tanda. Kemudian baginda menyebut asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Isa binti Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, gempa bumi yang melanda 3 iaitu di timur, di barat dan di tanah Arab. Dan yang terakhir daripadanya adalah api keluar daripada Yaman, mengiringi sekalian manusia menuju ke tempat berkumpul mereka di padang mahsyar. Ya, next slide. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Zakwan dan saya akan bentangkan peringkat kiamat. Okay, peringkat pertama ialah munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah seorang lelaki dari kalangan anak manusia iaitu anak Adam dari kaum Yahudi yang berupa buruk, berbentuk dan berperangai seperti syaitan. Dajjal ni dia ada 70,000 orang pengikut Yahudi. Dajjal bermaksud dusta dan penipu besar. Dia menyembunyikan dan mengubah perkara benar dengan perkataan dustanya atau perbuatan sihir. Ada satu kisah yang dulu diorang cakap yang Dajjal ni dia akan mematikan seorang pemuda dan hidupkan balik. Itu adalah antara kuasa dia iaitu untuk menyembunyikan dan mengubah perkara benar. Next slide. Peringkat kedua, turunnya Isa ibnu Maryam, iaitu Nabi Isa. Turunnya Nabi Allah Isa AS dari langit ke dunia. Dajjal, waktu turunnya Nabi Isa ni, Dajjal masih bermerajalela di muka bumi ketika itu. Tujuan utama Nabi Isa AS untuk turun ke dunia ialah untuk membunuh Dajjal dan menjadi hakim, iaitu raja yang adil dan jujur memerintah dunia ini. Nabi Isa AS dia akan memusnahkan salib orang Kristian dan akan membunuh babi-babi di dunia ketika itu. Seterusnya. Peringkat yang ketiga ialah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah kaum yang pernah muncul pada zaman Raja Zulkarnain namun dipenjarakan oleh baginda. Kaum-kaum ni dipenjarakan dengan tembok besi yang tebal dan tinggi. Apabila hari kiamat, tembok itu akan roboh dan kaum ini akan merosakkan dunia. Slide seterusnya. Peringkat keempat ialah matahari terbit dari barat. Peringkat ini ialah susunan kejadian alam berubah. Matahari dulunya terbit dari timur akan terbit dari barat dan dia akan tenggelam di sebelah timur. Pada peringkat ini ialah antara tanda yang besar di mana pintu taubat sudah ditutup dan segala taubat manusia waktu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya. Peringkat kelima, keluarnya binatang bumi.
Ketika matahari telah terbit dari barat pada waktu pagi, tertutuplah pintu taubat. Terdapat dua kelompok manusia iaitu mukmin atau kafir. Pada waktu duha, muncullah binatang bumi yang akan menguatkan bahawa pintu taubat benar-benar tertutup dengan penandaan orang-orang mukmin dan kafir. Pada peringkat ini akan ada keluar satu makhluk Allah SWT. Dia akan menandakan manusia-manusia untuk dua benda, iaitu manusia yang kafir ataupun manusia yang beriman kepada Allah SWT. Slide seterusnya. Peringkat ke-6 ialah keluarnya asap, iaitu asap ad-dukhan. Asap ad-dukhan ni akan menyelubungi bumi selama 40 hari. Waktu ni satu dunia ditutup dengan asap ni, di mana matahari pun tak dapat nak tembus. Jadi banyak akan berlaku macam kemarau lah waktu ni. Asap dukhan ini akan menyelubungi bumi sampai 40 hari. Mukmin yang beriman apabila terkena asap ini, dia akan jadi macam sesama. Tapi apabila orang kafir terkena asap ini, dia macam jadi mabuk dan asap itu akan keluar daripada lubang hidung, telinga dan duburnya. Setelah kemunculan asap ini, datang angin yang lembut dari Yaman yang akan mencabut setiap nyawa orang mukmin. Jadi tinggallah orang-orang kafir akan melihat dan merasai kiamat-kiamat besar. Antara kiamat-kiamat besar ialah pembenaan bumi di timur, pembenaan bumi di barat, pembenaan bumi di semenanjung Arab. Pembenaan bumi ni ialah apabila tanah dia akan, macam mana panggil, dia termasuk ke dalam. Jadi macam merekahlah bumi waktu tu. Dan api keluar dari dasar Teluk Eden atau dari timur yang akan membawa manusia ke mahsyar. Ini dari tafsir Tabari dan tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan akan keluar dukhan, lalu orang mukmin terkena kesannya hingga seperti orang yang sesama. Lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala binatang panggang. Seterusnya, peringkat yang terakhir iaitu tiupan sangkakala. Tiupan pertama iaitu seluruh alam semesta termasuk langit dan bumi akan bergoncang sehinggakan gunung ganang hancur. Kerak-kerak bumi diterbalikkan serta laut menaik seperti ombak tsunami yang panas mendidih. Pada peringkat ini, banyak makhluk di atas bumi akan mati akibat keadaan bumi pada ketika itu. Untuk tiupan kedua, seluruh makhluk di bumi akan mati. Bunyi sangkakala ini dapat didengari sehingga lapisan langit ketujuh. Malaikat Israfil juga mati pada saat ini sejurus meniup sangkakala tersebut. Dan yang terakhir ialah tiupan ketiga. Untuk tiupan ketiga ini, malaikat Israfil dihidupkan semula dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk meniup kali ketiga. Tiupan yang ketiga ni ialah tiupan kebangkitan di mana segala roh-roh bertebaran bagaikan lebah dan memenuhi antara langit dan bumi akan masuk balik ke jasad mereka dan berlakunya tempat manusia ditimbang amalannya. Sekian, terima kasih.